Bab 6 adalah pepejal geometri 3 dimensi. Kat sini awak belajar tingkatan 1, awak dah belajar kubus dan juga kuboid. Okey, jadi untuk tingkatan 2 ni kita akan belajar piramid, prisma, silinder, kon dan satu lagi adalah sfera. Saya tak ada bentuk sfera dekat sini. Sfera ni bentuk dia adalah sama seperti bola, bulat. Okey, so piramid, kalau kita tengok kat sini, piramid yang berwarna pink ni, yang dicolorkan warna pink ni, ini adalah tapak. So kena tahulah, yang berwarna pink ni, yang dicolorkan warna pink ni, ini adalah tapak. Kenapa saya kenalkan tapak? Kejap lagi kita akan tahulah apa gunanya tapak ni. Okey, prisma juga yang berwarna hijau, awak tengok ada dua yang berwarna hijau ni. So, yang berwarna hijau ni juga tapak. Dan kalau awak tengok, piramid hanya ada satu tapak. Piramid hanya ada satu tapak. Tapi prisma kita ada dua tapak yang kongruen ataupun dua tapak yang sama. Barulah dia jadi prisma. Dan tapak untuk prisma dan piramid ni boleh jadi bentuk apa-apa saja kecuali bulat. Maksudnya dia boleh jadi segi 4. Ini boleh jadi segi 3. Dia boleh jadi juga pentagon, hexagon, heptagon untuk tapak piramid dengan prisma. Dan dia boleh juga jadi bentuk contohnya trapezium dengan syarat untuk prisma dua bentuk yang sama. So bila kita bentangkan, kita ada dua bentuk yang sama di sini. So barulah dia dikira sebagai prisma. Dan kedua-dua ni hanya mempunyai permukaan yang rata. Dia tak ada permukaan yang melengkung. Okey, manakala silinder, silinder yang berwarna kuning ni pula pun adalah tapak. Dan tapak dia memang bulat. Tapak dia tak bolehlah bentuk lain. Silinder memang tapak dia kena bulat. Begitu juga dengan kon. Kon dia mempunyai satu tapak dan tapak dia mestilah berbentuk bulat. Untuk kon. So, yang di bawah ni adalah bentuk bentangan dia. Okey, kenapa awak kena belajar bentuk bentangan? Okey, untuk piramid dengan prisma, bentuk bentangan ni akan digunakan untuk kita nak cari luas permukaan. Manakala silinder dengan kon kita ada formula, tetapi untuk piramid dengan prisma kita kena bentangkan untuk kita dapatkan luas permukaan. Okey. Dan kenapa kita kena tahu tapak? So kalau kita tengok isi padu dekat sini, nak dapatkan isi padu untuk piramid dengan prisma, kita perlu darabkan dengan luas tapak. So dekat bab ini yang awak akan gunakan adalah formula-formula di bawah ini. Okey. So kalau untuk piramid, untuk luas permukaan, piramid dengan prisma dia mengikut bentangan. Yang tadi saya terangkan lah. Kita kena buka dulu baru kita boleh kira luas permukaan dia. Manakala untuk silinder, 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, ingat tak pi j kuasa 2 ni adalah rumus untuk apa? Pi j kuasa 2 ni adalah rumus untuk bulatan yang kita baru belajar tadi. 2 pi j pula adalah rumus lilitan. So, maksudnya kat sini kita ada dua bulatan dan kita ada lilitan darat dengan tinggi untuk silinder. Okey, untuk kon, dia punya untuk luas permukaan adalah pi j kuasa 2 untuk yang bulatan ni. Dan untuk yang bahagian yang bentangan dia ni adalah pi j s. Okey, s tu terangkan S tu adalah sending. Maksudnya yang sini dia mesti sending. So ni adalah S. Kalau dia menegak, menegak ni adalah tinggi. So ada beza So untuk kon, untuk luas permukaan kon kita gunakan panjang sending dia. Okey. So untuk sfera pula dia adalah, untuk sfera adalah 4 pi j kuasa 2. Okey, untuk isi padu piramid adalah luas tapak darat dengan tinggi. So sebab tu kita kena tahu tapak dia yang mana, darat dengan tinggi. Tinggi mestilah
So saya ingatkan lagi sekali, tinggi mestilah yang berukuran tegak macam ni. So tu adalah tinggi. So untuk prisma juga 1/3 dah luas tapak dah tinggi. So tinggi adalah bahagian yang menyambungkan dua tapak. So ni adalah tinggi. Sebab kat sinilah tapak dia kan. So tapak adalah bahagian yang tinggi adalah yang menyambungkan dua tapak. Okey, untuk silinder pi j kuasa 2t. Untuk kon 1/2 pi j kuasa 2t. Untuk sfera 4/3 pi j kuasa 3. Yang ni kalau boleh hafal supaya memudahkan awak. Okey, so kita tengok dekat mana kita nak guna-guna formula ni. So saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, so kita tengok dulu luas permukaan pepejal. So tadi untuk yang pertama piramid. Piramid mestilah dia punya formula tadi untuk piramid adalah luas tapak darab tinggi, kan? So kat sini kalau awak buka, tapak dia adalah, kalau saya highlightkan, tapak dia yang berwarna pink ni. So tu adalah tapak. So kat sini tapak dia berbentuk segi 4. So mudahlah, segi 4. Segi 4, so luas untuk tapak dia adalah 4 darab dengan 4. Dan tinggi dia mestilah yang bersudut tegak. So yang berwarna biru ni tinggi dia sebab bersudut tegak, jadi darab dengan 3. So kita akan dapat 4 dan 4 adalah 16. Darab dengan 3, awak akan dapat jawapan dia adalah 40 cm persegi. Sebab isi padu. Isi padu cm persegi. So ini adalah jawapan dia yang berwarna hijau. Yang saya highlightkan warna hijau ni adalah jawapan dia. Okey. Okey, untuk prisma. Prisma. Okey, yang ni kalau awak tengok yang mempunyai bentuk yang sama adalah di sini. Pink yang ni kan. So kalau saya buka bentangan dia, kita akan ada bentuk macam ni. Kita akan ada 3 segitiga. Kemudian kita ada 3 segi 4 dan 2 segi 3. Okey, tapi kita tengok pula ukuran dia. Ukuran dia 10 ada 2 sini. 10 kan. Sini 10, sini 10. Tapi yang sebelah sini 12. So bermaksudnya ukuran dekat sini 10, 10, 12. Macam tu. So tak samalah segi 4 tu. Bukannya sama ketiga-tiganya. Panjang dia sama semua 16. Okey, dan satu lagi yang awak kena perhatikan kat sini. Dia tak bagi tinggi untuk segitiga tu kan. Sebab segitiga tu dia bagi macam ni. 10, 10, 12. So, untuk nak dapatkan luas segitiga, awak perlukan tinggi. So, kat sini nak dapatkan tinggi dia, kena gunakan apa? Kena gunakan apa? Kita gunakan teorem Pythagoras. So, sebenarnya kita ambil separuh, iaitu sebelah sini adalah 6. So, teorem adalah nak dapatkan tinggi dia adalah 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 punca kuasa. So kita akan dapat tinggi dia adalah 8. Sekejap saya rasa ada orang datang.
Okay, sorry ada gangguan kejap tadi. Ada orang datang. Okay, so saya sambung balik. Okay, so untuk luas permukaan piramid ni, kalau awak tengok kita ada dua segitiga, dua segi empat yang sama, satu yang tak sama. So yang ni kita kena kira setiap satu. So kita ada dua segitiga, maksudnya sorry, yang ni saya silap tadi ni. Maaf yang ni ada kesilapan sikit. Yang ni nanti saya betulkan kejap lagi. Okay, so kita ada dua segitiga, iaitu 1/2 darab dengan kita punya segitiga, tapak dia adalah 12, tinggi dia adalah 8 yang kita baru dapat. Kemudian kita kena tambah dengan dua segi empat yang sama, iaitu 10 darab dengan 16. Kemudian kita kena tambah dengan satu segi empat yang satu ni saja, iaitu 12 darab 16. Okay, so kita akan dapat nilai dia 96 untuk yang pertama. Yang kedua adalah 320 tambah dengan 192. So kita akan dapat nilai dia adalah 618 cm persegi. So maksudnya kat sini saya kena kira satu-satu. Yang saya highlightkan yang warna pink ni, tapak dia saya kira yang ni. Kemudian yang berwarna hijau ni, segi empat yang berwarna hijau ni adalah yang ini. Kemudian segi empat yang berwarna biru adalah yang ini. Sebab itulah untuk prisma kita kena buka bentangan dia untuk kita dapatkan luas permukaan. So saya patah balik tadi untuk piramid. Sorry, saya silap. Untuk piramid ni, untuk luas permukaan pun sama. Kita kena buka bentangan dia. So kita ada satu segi 4. Kemudian kita ada 4 segi 3. Bentangan dia. So kat sini dia dah berikan tinggi untuk segi 3 ni adalah 3. So kita tak perlu nak kira lagi lah. 3 ni adalah dia tegak ke sini. So nak kira yang ke hadapan. 3 ni awak kena kira sebabnya 3 ni tegak. Soalan ni tricky sikit. So kita nak dapatkan tinggi untuk segi 3. 3 ni daripada pusat ke atas 3. So maksudnya nak dapat yang ke sini, yang saya gariskan ni. Yang berwarna kelabu ni adalah tinggi segi 3. So kita kena cari juga tinggi untuk segi 3 ni. So 4 maksudnya dekat bawah ni 2. So kalau awak hafal trirangkap Pythagoras, 3, 2, kita akan dapat apa? 3 kuasa 2, 9 kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 dapat 13. So punca kuasa dia adalah 36. So dia adalah tinggi dia adalah 3.6. So kita kira balik. So untuk segi 4 kita ada satu je, maksudnya 4 darab dengan 4. Dan untuk segi 3 kita darab dengan tapak dia adalah 4, darab dengan tinggi untuk segi 3 adalah 3.6. So dekat sini awak akan dapat 16 tambah dengan 4, 3.
kita akan dapat 28.8. So tambah dengan 16, kita akan dapat jawapan dia 44.8 cm persegi. Okay. So sama juga tadi keadaannya. Yang berwarna pink, yang tapak ni adalah yang ini, dan yang lain dia adalah untuk segitiga dia. Kemudian barulah awak dapat luas permukaan. Okay, so untuk silinder, silinder, kon dengan sfera dia dah ada formula. So awak hanya perlu gunakan formula, tapi awak kena perhatikan di sini. 14 ni adalah panjang daripada hujung ke hujung. So bermaksud 14 yang diberi ni, 14 cm ni adalah diameter. So untuk rumus ni kita gunakan jejari. So maksudnya jejari kita kena bahagi 2. 14 bahagi 2. So kita akan dapat 7. So barulah kita boleh masukkan dalam formula. So 2 darab dengan 22 per 7. Darab dengan jejari dia adalah 7 kuasa 2. Kemudian tambah dengan 2 darab 22 per 7. Darab dengan 7. Okay. Kemudian darab dengan T dia adalah 10. Sekejap, tak nak saya tulis mula. Tambah dengan 2 darab 22 per 7. Darab dengan 7 darab 10. Okey. So, awak boleh kira gunakan kalkulator awak. Awak akan dapat nilai untuk yang pertama adalah 308, manakala yang kedua adalah 440. So luas permukaan dia adalah 748 cm persegi. Okey, itu untuk silinder. So untuk kon pula, kon juga kita akan gunakan formula. So keadaannya pun sama, 14 dekat sini adalah diameter, ni adalah diameter. So maksudnya jejari dia adalah separuh, jejari dia adalah 7. Awak boleh kira ataupun awak boleh corak je terus. So kita masukkan formula 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2 tambah dengan 22 per 7 darab dengan 7 darab dengan 10. Sebab yang ni memang dia berikan sengit macam ni. So ni adalah S. Sending dia. So kita akan dapat nilai dia 154 tambah dengan 220. So kita dapat 374 cm persegi. Okey, dan last sekali untuk sfera, formula dia adalah 4 pi J kuasa 2. So kat sini J dia beri 7. So kita masukkan saja dalam formula. So kita dapat 4 darab 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So kita kira gunakan kalkulator dan kita dapat 616 cm persegi. Okey. So kalau awak tengok kat sini, sebenarnya untuk silinder, untuk kon dan untuk sfera dia dah ada formula. Tapi untuk piramid dengan prisma kita kena tahu bentangan dia sebab kita nak tahu bentuk apa yang terhasil. Yang awak perlu kira. Okey. Okey, so dan seterusnya kita masuk kepada isi padu. Last sekali. Okey, yang ni barulah kita gunakan formula tadi iaitu luas tapak per tinggi. Okay, so keadaan dia kat sini, kalau kita tengok piramid, tapak dia yang ni. Okay. Ini ada orang buat renovation. Okay. So, luas tapak tu yang dekat bawah ni maksudnya 10 darab 8 kan. So, kita dapat 10 darab dengan 8 untuk luas tapak, darab dengan tinggi dia 12. Untuk piramid. Okey, jadi awak boleh kira terus sekali ataupun kira satu-satu. Kita akan dapat 80 darab dengan 12. So, dapat 960 cm padu.
untuk isi padu. Okey, untuk piramid, untuk prisma, untuk isi padu, formula adalah 1/3 darat luas tapak darat dengan tinggi. So, luas tapak dia yang berwarna merah tu, so dia berbentuk, yang ni kalau awak tengok soalan ni dia dah bagi luas tapak. Sebab dia dalam sentimeter persegi. So awak tak perlu nak kira berasingan lah. So kita tu masukkan saja dalam formula 1/3 darat luas tapak dia 12, darat tinggi dia 4. So kita akan dapat jawapan dia adalah 16 cm padu. Okey, so untuk silinder pula, kalau kat sini silinder isi padu adalah pi j kuasa 2t. So kita nak jejari. Yang dia beri ni, yang ni awak tengok panjang ni adalah diameter. So kena ingatlah, nak dapatkan jejari dia kena bahagi 2. Jejari adalah 14 bahagi 2. So awak dapat jejari dia adalah 7. So barulah masukkan dalam formula 22/7 darat dengan jejari dia adalah 7 kuasa 2, darat dengan tinggi dia adalah 10. So yang ni kita akan dapat jawapan dia 1540 cm padu. Okey, yang keempat adalah kon. Kon untuk formula isi padu adalah 1/2 pi j kuasa 2t. So sama juga kita nakkan j. Kat sini yang dia beri adalah diameter. So nilai ni awak kena bahagi 2 So untuk j dia adalah 7. Sebab kita bahagi 2. So 1/2 darab dengan pi adalah 22/7. Darat dengan jejari dia adalah 7 kuasa 2. Darat tinggi dia adalah 10. Beza tadi, yang ni tinggi menegak, so dia adalah tinggi. Kalau tadi untuk luas permukaan, dia adalah sengit macam ni. Ni adalah sending. Okey, so kita akan dapat nilai dia adalah 770 cm padu. Okey, dan last sekali adalah untuk sfera. Sfera isi padu formula dia adalah 4/3 pi j kuasa 2. So 4/3 darat pi adalah 22/7, darat j adalah 7 kuasa 2. So kita akan dapat nilai dia 205.33 cm padu. Okey, so semua contoh ni saya gunakan pi dengan nilai 22/7. Tapi ada setengah soalan dia akan minta awak gunakan pi 3.142. So